Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan belajar bab 8 lokus dalam dua dimensi. Kita akan tengok contoh yang pertama. Okey. T ialah titik yang bergerak dengan keadaan TK sama dengan KL. Yang pertama ialah kita akan potong label titik yang bergerak. Okey, TK sama dengan KL. Kita tahu bahawa T ialah titik yang bergerak, jadi potong T. Okey, potong T. Kemudian arahan yang kedua ialah bulatkan label yang sama. Jadi K adalah sama, kita bulatkan. Jadi yang tinggal adalah sekarang L yang tinggal. Tinggalnya adalah L. Jadi L ini adalah satu titik. L ini adalah satu titik. Jadi kita bawa L ini adalah satu titik. Lokus bagi T ialah satu bulatan yang berjejari KL dan berpusat di K. Jejari dia KL, jejari dia adalah KL, pusatnya di K. Okey, kita tengok contoh soalan. J ialah titik yang bergerak dengan keadaan JM sama dengan MN. Jadi kita potong J sebab J ni adalah titik yang bergerak. Kemudian kita bulatkan yang sama. M yang sama. Yang tinggal adalah N. Jadi N ini adalah satu titik. N ini adalah satu titik. Okey. Jadi sekarang kita ada jejari kita adalah MN. Pusat dia adalah N. Nanti guna pembaris Pusat dia adalah N. Okey. Jadi kita boleh buat bulatan. Okey. Ini cara untuk selesaikan soalan nombor 7. Okey, next. J ialah titik yang bergerak dengan keadaan JP sama dengan JQ. Jadi yang macam biasa kita akan potong titik yang bergerak. Okey, titik yang bergerak adalah J. Kita potong J. Bulatkan yang sama. Tidak ada yang sama bermakna P dan Q ialah dua titik. So P, Q adalah dua titik. Awak sambung dengan garis putus. Jadi lokus bagi J ialah pembahagi dua sama serenjang dengan garis yang menyambung P, titik P dan Q. So ini adalah lokus bagi J, pembahagi dua sama serenjang. Jadi kita boleh buat soalan nombor 8. Okey. L ialah titik yang bergerak dalam keadaan LS sama dengan LT. Jadi kita potong titik yang bergerak. So potong. Bulatkan yang sama, tidak ada yang sama bermakna S dan T adalah dua titik. S dan T adalah dua titik. Awak sambung garis putus. Guna pembaris nanti. Okey, guna pembaris elok-elok. Sekarang kita nak buat pembahagi dua sama serenjang. Okey, macam mana nak buat? Ini adalah pelajaran tingkatan 1. Okey. So, kita buka kita punya jangka lukis. Kita tanda satu garis. Okey, tanda satu garis. Jangan alih bukaan jangka lukis. Awak pusingkan dia. Okey. Pusingkan dia. Awak tanda satu lagi garis. Okey. Sekarang alih jangka lukis awak letak pula pada T. Okey, letak pada T. Sekarang kita nak lukis satu garis lagi. Okey, untuk persilangan dia. Okey, pusingkan. Seperti biasa jangan gerakkan bukaan dia. Sorry. Jangan gerakkan bukaan dia. Okey. Sekarang ambil pembaris dan garislah. Sambung. Okey, boleh sambung. Untuk dapatkan pembahagi dua sama serenjang. Okey, sambung.
pembahagi dua sama serenjang, bermakna yang ini adalah locus L. Labelkan dia locus L. Okay, next soalan. Untuk soalan B pula. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang terterap di dalam sebuah segi empat sama J, L, N, Q. Dia kata ada satu bulatan terletak dalam segi empat sama ni lah. J, L, N, Q. Okey. A, B dan C ialah titik yang bergerak dalam rajah itu. Okey, soalan dia ialah lokus titik A dengan jaraknya 3 unit dari titik tengah dia. Okey, jadi 3 unit. Okey, dah 1, 2, 3. Jadi kita tahu sekarang bermakna lokus. Okey, lokus ialah titik yang bergerak kan. Jadi lokus dia ialah bulatan KM, bulatan KM PR. KM PR. Okey, bulatan KM PR. Okey, ini lokus dia lah. Lokus dia ialah bulatan KM PR. Okey, nyatakan lokus titik A ni lah. Okey. Yang berikutnya, rajah di bawah menunjukkan pun samalah soalan tadi, cuma nyatakan lokus B dengan keadaan jaraknya ialah sentiasa sama dari RM dan KP. Okey, ni RM ni titik garis RM, ni KP. Sekarang kita nak cari lokus bagi lokus bagi B. Okey, lokus bagi B ialah LQ. Ni lokus bagi P. LQ dan JN. Sebab jarak dia sentiasa sama. Okey, sebab keadaan jaraknya sentiasa sama. Dari garis ni. Okey. Dari garis ni. Okey, tengok yang C pula. Nyatakan lokus titik C dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dengan garis JQ ni. JQ dan NQ. Jadi lokus bagi titik C ialah LQ. Sebab kalau titik C duduk sini, jarak dia sentiasa sama. Duduk di mana-mana pun jarak dia akan sentiasa sama. Okey, senang je ni. Kita tengok soalan dia. Okey, contoh soalan. Okey. Okey. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang terterap dalam segi empat sama. Okey, lebih kurang soalan yang tadilah. Okey, A, C, E, G yang dilukis pada grid segi empat sama. Okey, ni segi empat sama. X, Y dan Z ialah titik yang bergerak. Okey, kita tengok X dulu. Tengok X, yang ni soalan untuk Y, ini soalan untuk Z lah. Okey. Nyatakan lokus bagi titik X dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 unit dari tengah ni. 2 unit. So, kiralah 1, 2. Jadi, bermakna lokus dia ialah bulatan ni lah. Bulatan ni. Di bulatan I, J, K, L. Bulatan I, J, K, L. Okey, next soalan dia. Nyatakan lokus bagi Y dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis BF. Okey, ni jarak garis dia BF dan DH. Jadi bermakna apa lokus dia? Jadi lokus dia ialah CG
dengan AE. Ini lokus dia. Okey, lokus dia. Okey, untuk yang Z pula, nyatakan lokus bagi titik Z dengan keadaan jarak sentiasa sama dengan CE. Okey, CE. Ni garis dia CE dengan garis CE dan GE. Jadi apa? Dia punya lokus. So, lokus dia ialah AE. Ni lokus dia. Okey, lokus dia AE. Okey. Soalan yang berikutnya. Rajah di bawah menunjukkan segi empat sama dengan ABCD. ABCD. Okey. Segi empat sama ABCD. X, Y dan Z ialah titik yang bergerak dalam rajah itu. Okey, ini titik yang bergerak. Dia kata, nyatakan lokus bagi titik X dengan keadaan XB. XB sama dengan BF. Okey, sekarang ni XB tak ada. Dia kata XB tu sama dengan BF. Kita ada BF. Jadi daripada B ke F. Daripada B ke F. Jadi kita nak tahu lokus XB ni. Okey. XB ni ialah lengkuk CFA. Okey, lengkuk CFA. Ini lokus dia. CFA. Okey, lengkuk CFA. Okey, kita tak boleh ambil CGA sebab dia punya titik dia ialah BF, daripada B ke F. Jadi lengkuk dia ialah CFA. Okey, lengkuk CFA. Okey, saya ulang balik. Kenapa kita tak boleh ambil titik ni? Katakan saya nak ambil titik ni sebagai dia punya titik yang bergerak tu kan. Tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab dia punya syarat ialah daripada B ke F. Jadi yang ni lah CFA. Okey. Tengok yang berikutnya. Rajah di bawah sama juga rajah di bawah menunjukkan segi empat ABC tu. Okey. Nyatakan lokus titik Y dengan keadaan YA sama dengan YC. Okey, titik YA sama dengan YC. Okey. Pertama, okey, nyatakan titik kita tak ada ni. Y tak ada. Okey, tapi kita ada A sama dengan C. Okey, A sama dengan C. Kita ada A dan C. Okey. Jadi lokus dia ialah B ke D. Kita ada A dan C kan. Okey, ni AC, AC. Jadi lokus kita adalah, lokus Y kita ialah B D. Okey. Tengok yang berikutnya pula. Nyatakan lokus Z dengan keadaan sudut ZCB dan sama dengan sudut ZCD. Okey, lokus Z. Okey, lokus Z. Okey, sudut CB. Sudut CB. Okey, ni sudut CB. Okey, CB dengan CD. Okey. Ni garis dia. Jadi lokus dia ialah AC lah. Lokus dia ialah AC. Sebab dia sudut kan. Sudut CB, C pergi B dengan C pergi D. Jadi lokus Z dia ialah AC. So jawapan dia ialah lokus AC. Ini jawapan dia BD. Okey. Tengok soalan. Okey, ini contoh soalan dia. Okey, rajah di bawah menunjukkan segi empat sama JK
KLM. Okay. Dia kata DGH ialah titik yang bergerak dalam rajah itu. Nyatakan lokus bagi D dengan keadaan DJ sama dengan JP. Okay, DJ tak tahu tapi JP kita ada. JP. Okay, JP. Jadi lokus kita adalah lengkuk KPM. Okay, lengkuk KPM. Lengkuk KPM. Okay. So, jawapan kita lengkuk KPM. Sebab kita ada JP, kita tanda JP. Kita ada lengkuk KPM ni lah. Ni lokus kita. Lokus D tu adalah lengkuk KPM. Okay, saya ulang kenapa kita tak boleh ambil yang ini. Cikgu saya nak ambil ni. KOM. Saya nak ambil garis ni. Sebagai lokus D. Tak boleh lah. Sebab dia punya JP dia daripada ujung sini sampai sini. Sampai sini. Jadi lengkuk dia adalah lengkuk KPM. Okey. Sekarang lokus titik G dengan keadaan GM sama dengan GK. So kita tak tahu G dekat mana. Kita tahu M dengan K. M dengan K. So dekat sini. M dengan K. Jadi lokus dia ialah JL. JL. Jadi JL. Jawapan dia JL. Okey. Sekarang yang ni pula. Nyatakan lokus H dengan keadaan HML dengan HMJ. H tak ada. Okey, kita tak tahu H. Tapi kita tahu ML. M pergi L. M pergi L, this one. ML. Okey, ada. Kemudian kita ada MJ. So, MJ. So, lokus dia yang mana? Lokus dia akan jadi. Cuba teka. Lokus dia akan jadi MK. Okey, lokus dia akan jadi MK. Okey. Itu saja. Kalau tak faham boleh tak? Tanya baliklah. Terima kasih.